Salam sejahtera, anda bersama saya Ruben Gomez untuk Utama TVS dan rakan penyampai. Dan saya Akmal Saleh, ini antara paparan utama malam ini. Sasaran dan impian 2030 menjadikan Sarawak negeri yang maju dan kadar kemiskinan berkurang bakal menjadi kenyataan. Demikian keyakinan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jemut Masing. Tambahan pula dengan corak kehidupan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak yang kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adalah sentiasa menjadi impiannya untuk melihat kemajuan di rumah panjang, lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar. Kerajaan juga kini sedang giat menyiapkan projek kemudahan akses jalan bekalan elektrik menerusi projek skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak, SARES, jaringan internet melalui Connect Me dan juga bekalan air bersih serta pembinaan sebuah lapangan terbang di Sungai Mojong untuk kegunaan mengeksport hasil pertanian. Access with the construction of the road is going on. Two, we have SARES, we have electricity. Third, you have connectivity, at least for the time being, using Connect Me. And fourth, the water supply will be enough for this longhouse. And that is my vision for this area, including this longhouse. That's what I'm planning to do. And you know that I'm sure you've been told that I'm now building an airport in Sungai Tunong. Dalam pada itu, dengan siapnya jambatan yang bernilai 30 juta ringgit yang menghubungkan Pekan Kapit dengan empangan hidroelektrik Baleh, ia akan melancarkan lagi jaringan perhubungan penduduk setempat. Ketua Menteri Datuk Patinggi, Abang Johari Tunopeng sebelum ini juga pernah memberitahu empangan hidroelektrik Baleh yang dijangka mula beroperasi pada 2026 juga dilihat mampu mengubah corak kehidupan penduduk menjadi lebih maju sekaligus terus menjadikan Sarawak sebuah negeri maju. Sebelum ini, Kapit merupakan satu-satunya bahagian pentadbiran negeri yang tidak boleh dihubung dengan akses jalan. Namun kini, kesemua penempatan di Batang Rajang boleh menarik nafas lega apabila jalan yang menghubungkan Kapit, Sungai Mojong, Baleh, Belaga akan siap menjelang 2024. Cekap dan teratur, Menteri Pengagutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin memuji Pusat Pemberian Vaksinasi PPV Dewan Permaisuri Permai Jaya Miri. Beliau berpuas hati dengan segala urusan vaksinasi di PPV tersebut. Beliau yang merangkap penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah mengadakan lawatan ke pusat tersebut untuk meninjau situasi program suntikan vaksin Pfizer-BioNTech fasa 1 yang dijalankan. Aliran sistem pendaftaran vaksinasi juga disusun dengan sistematik dan terancang serta mengikut panduan prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan KKM. Saya berharaplah orang ramai akan terus berdaftar diri melalui MySejahtera untuk membuat persiapan bagi vaksinasi. Khasnya untuk fasa 2 dan fasa 3 akan datang. Daftarlah awal, jangan tunggu sampai terakhir supaya kita boleh pejabat kesihatan boleh membuat persiapan supaya kita tahu untuk fasa 2 ada berapa orang yang bersedia dan ingin mahu vaksinasi ini. Sementara itu, beliau turut berkongsi pengalamannya selepas menerima suntikan vaksin pada 6 Mac 2021. Tidak wujud sebarang simptom negatif atau rasa tidak selesa maupun rasa sakit di tangan. Beliau turut memberikan semangat kepada bakal penerima suntikan vaksin agar tidak perlu khawatir atau bimbang kerana kerajaan telah memastikan vaksin Pfizer-BioNTech selamat dan berkesan serta tidak membawa sebarang reaksi yang teruk terhadap tubuh badan. Masyarakat di Kakus dinasihatkan supaya tidak mudah percaya dengan maklumat tidak benar berkaitan kesan sampingan vaksin yang tular di laman sosial. Mereka sepatutnya perlu merujuk maklumat tepat daripada agensi atau pihak yang berkaitan bagi mengelakkan terperangkap dengan sebarang kemuskilan.
Sebarang kekeliruan yang sengaja ditimbulkan adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Malah menurut Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Sikitayai, beliau sendiri sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 dan tiada sebarang kesan sampingan berlaku terhadap dirinya. Cerita pasal vaksin tu kena mana kita rasa kita sakit macam-macam banyak berita pula. Jadi aku minta laman aku di sini dengan kenderaan dari pegawai kesihatan kita bantu tadi pada kita tahu kak di. Sehubungan itu, John yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kakus mengingatkan orang ramai, lebih-lebih lagi yang tinggal di sekitar Tatau, untuk tampil mengambil suntikan vaksin. Aku minta bala kita dia tahu turun ke Dewan Sukan dia tahu kalau menerima vaksin tu, laban tu boleh jaga pengerai, diri pun jaga pengerai, diri sebilik jaga pengerai, orang ke sayau kita jaga pengerai, semua rakyat di benua kita. Bagi pegawai kesihatan persekitaran Abdul Taib Muhammad Syari'i, dengan adanya vaksin, masyarakat boleh mendapat perlindungan daripada dijangkiti COVID-19. Kita rasa ada keyakinan yang tinggi untuk kita mendapat perlindungan yang lebih baik dalam terutama sekali dalam keadaan wabak yang berlaku pada ketika ini. Jadi dengan ada usaha yang baik ini daripada kerajaan dan semua pihak, ini memberi keyakinan kepada rakyat semua dan bahawa suntikan ini merupakan sesuatu yang baik untuk kita mencegah jangkitan COVID-19. Sementara itu, penolong pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, Dorai Juan, turut meminta orang ramai untuk tidak takut menerima vaksin. Ini kerana vaksin adalah diyakini dan tidak akan ada sebarang kesan sampingan. Jadi pesan aku ngagai bala ke disi ninga tu anang kita takut anang irau ke vaksin tu. Laban aku ngasai ke aku tadi pun aku ngasai jiaknya pun ngasai jiak aku biasa ngalamat tu. Jiak pedih, jiak tema sama asainya aja. Laban aku tadi udah berjiak, lepas tu pun aku kerja maga udah tu lagi. Okey, ngambil ke kita sama tanya sama mendaftar kita sebagai kita rakyat Malaysia, lebih lagi kita di Sarawak, di Bintulu tu kita sama mendaftar lah. Ngambil kita sama boleh je vaksin COVID-19 tu kena munas ke rantainya ngambil yang nak boleh ngerekai ngagai orang bukai. Okey. Saya telah divaksin. Perasaan saya setelah divaksin tak ada masalah, okey. Tak ada apa-apa. Disarankan semua penduduk-penduduk Sarawak untuk menikmati vaksin ini untuk melindungi anda dari COVID-19. Kita jaga kita. Saya tak sakit. Biasa saja, tak ada simptom. Jangan takutlah. Okey. Sebanyak 54 barisan hadapan di Belaga telah menerima vaksin fasa pertama yang melibatkan pegawai kesihatan, polis Diraja Malaysia PDRM, rela dan guru daripada 4 buah sekolah. Perkara itu diberitahu oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Chuk Pai Ugon, ketika dihubungi wartawan TVS mengenai pelaksanaan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan di kawasan berkenaan. 54 orang frontliner kita, termasuklah pegawai penguasa klinik kesihatan Sungai Asap, Dr. Izzati, dan 27 pegawai daripada KKM, daripada klinik-klinik kita Murum, dan 27 orang daripada non-KKM staff yang terdiri daripada pegawai daripada pejabat daerah, PDRM, rela dan guru dari 4 buah sekolah. Kita telah menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer Comirnaty di Dewan Masyarakat DRI Sungai Asap. Dalam pada itu, beliau turut menasihati masyarakat di kawasannya untuk berhati-hati mengenai penjualan vaksin dalam talian. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI serta Kementerian Kesihatan telah melakukan perancangan rapi dalam memastikan rakyat Malaysia dapat divaksin dengan selamat dan mengikut prosedur yang ditetapkan.
kita jangan terlalu percaya dengan berita-berita ataupun dengan apa yang dikeluarkan di dalam sosial media tanpa mengetahui kesahihan berita tersebut. Jadi saya nasihatkan sekiranya ada berita-berita begitu boleh tanya dengan pejabat daerah dan klinik kesehatan kita untuk kita menentukan kesahihan vaksin-vaksin ini. Karena setahu saya setakat hari ini hanya Kementerian Kesehatan Malaysia yang mengurus selia vaksin di negara kita. Dan saya yakin vaksin daripada KKM ataupun kesehatan kita adalah yang telah diiktirafkan selamat. Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Rosi Yunus menyeru agar lebih banyak program bimbingan bagi memperkasakan ahli usahawan wanita di negeri ini dalam usaha meningkatkan keupayaan wanita dalam pembangunan keusahawan. Katanya kementerian beliau sentiasa memberi sokongan penuh kepada penganjuran acara seumpama itu. This business mentorship program is indeed timely as our government is actively promoting entrepreneurship at all sectors, particularly among women entrepreneurs. There is also a pressing need for programs such as this to be organized to assist those in need to improve their entrepreneurship skills. Mengambil contoh terutama di Amerika Syarikat atau Eropah, jumlah wanita dalam lembaga pengarah syarikat berada di tangga teratas dan telah meningkat sekitar 5% pada tahun lepas. Rosie yang juga adun berkenur berharap sinergi, perkongsian kolaboratif dan inisiatif seperti ini yang dimulakan oleh Kedutaan Besar Amerika bersama dengan organisasi wanita di ketiga-tiga negeri di Malaysia ini dapat diteruskan lagi di masa hadapan demi manfaat usahawan wanita di sini. As initiated by the US Embassy, together with the women organization, in these 3 states especially, for our women entrepreneur be further continued in the future. Usahawan wanita turut menghadapi cabaran ketika menjalankan perniagaan dan kerjaya profesional mereka. Projek jejantah sepanjang 400 meter menghubungkan Jalan Kubu dan Taman Tasik Bukit Mas TTBM bernilai RM4.5 juta bakal menjadi satu lagi mercu tanda di daerah Limbang apabila siap pada penghujung tahun 2022. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek itu akan memberikan kemudahan kepada pejalan kaki dari tebingan Sungai Limbang ke TTBM. Adun Bukit Kota itu menambah, jejantas ini juga sekaligus menjadi tarikan ikonik di Limbang dengan reka bentuk yang cantik dan menarik selain menghidupkan lagi kegiatan sosioekonomi dan pelancongan di Bandar Limbang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada penyerahan surat projek kepada kontraktor. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Kesedaran terhadap kepentingan mengundi masih kurang dalam pemikiran golongan muda. Kebanyakan mereka memberi alasan tidak tahu mendaftar di mana, tidak mahu terbabit dalam politik dan beranggapan satu undi tidak membawa apa-apa makna. Namun ada juga sebahagian kecil golongan muda melihat tanggungjawab mendaftar dan mengundi adalah sesuatu yang dituntut tatkala merekalah generasi penentu pada masa depan. Okey, kebanyakan golongan belia masih belum mengundi macam kami disebabkan oleh benda-benda yang kami rasa macam si penting. Okey, contohnya pada zaman dulu kita nanggap benda yang macam penting sebab semua orang wajib. Fikir itu agak rumit sebab semuanya online. Tambah-tambah lagi bila kita nak register dalam online tu bermacam-macam syarat yang diberikan. Saya rasa macam saya belum bersedia untuk mengundi. Lepas tu saya macam belum tahu sepenuhnya mengundi tu apa kebaikan mengundi, lepas tu apa macam kepentingan mengundi dalam umur saya sekarang. Tapi ada rasa mau undi tapi yalah confused lah. Kebanyakannya banyak belia kena itu si tahu yang kepentingan untuk undi lah di negara kita tu lah sebab ya adanya si pergi undi.
Sebahagian besar golongan muda tidak berminat untuk mengundi kerana mahukan perubahan, lebih-lebih lagi dalam pemilihan calon pemimpin yang sesuai, dan bukan sahaja jagoh politik tetapi seorang pemimpin yang perlu memberi manfaat dan kepentingan kepada rakyat. Dan ia sesuatu yang membimbangkan. Dan apakah solusi terbaik untuk meyakinkan golongan muda untuk mendaftar sebagai pengundi? Ia adalah peranan pemimpin itu sendiri, termasuk pemimpin akar umbi, amat dituntut bagi mendedahkan kepentingan apa itu mengundi kepada golongan tersebut. Laporan Lukman Muhammad bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS Kuching. Pendekatan yang lebih holistik harus diambil bagi menangani isu berkaitan membangunkan sumber manusia di Sarawak. Demikian saranan Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia MTUC Sarawak kerana jumlah pekerja yang diberhentikan pada tahun 2020 amat membimbangkan. Jumlah sebenar pekerja yang diberhentikan lebih tinggi berbanding statistik dikeluarkan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Ia tidak termasuk mereka yang dipotong gaji oleh majikan. If we were to understand the coverage of the Sarawak Labour Ordinance, the Sarawak Labour Ordinance do not cover every worker in Sarawak. It only covers those who earn less than 2,500 if they are non-manual workers. So therefore, the statistics by the Sarawak Labour Department may not cover those workers who are outside the coverage of the Sarawak Labour Ordinance. Pengarah JTK Sarawak Awang Radwan Awang Omar dalam satu kenyataan baru-baru ini, 6,767 pekerja diberhentikan di Sarawak sepanjang tahun lalu, dengan Kuching merekodkan jumlah tertinggi iaitu 3,381 kes, Miri 2,538, Marudi 275, Sibu 201, Bintulu 126, Mukah 68, Sri Aman 45, Betong 42, Saratok 30, Limbang 26, Lawas 26 dan Samarahan 9. Awang Radwan berkata tekanan ekonomi impak pandemik COVID-19 telah menyebabkan banyak majikan terpaksa memberhentikan pekerja mereka. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada Ahad telah mengisytiharkan penamatan dua kluster iaitu kluster Jelita Miri dan kluster Indah Riang Kuching. Pada masa yang sama, 196 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Daripada jumlah berkenaan, Sibu mencatatkan 118 kes pulih, Bintulu, Sarike masing-masing 22 kes pulih. Manakala Miri 5 kes, Hospital Umum Sarawak 19 kes dan Pusat Kuarantin Rawatan COVID Kapit 10 kes. Bagaimanapun, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan dua kluster baru dikesan di Sibu iaitu kluster Kiba dan kluster Jalan Awang. Sementara itu, terdapat 201 kes baru COVID-19 dikesan di Sarawak dengan Sibu mencatatkan kes paling tinggi iaitu 75 kes. Mengenai status daerah pula, daerah Lundu telah bertukar status kuning, manakala daerah Bau pula telah bertukar kepada status merah. Justru Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi Kampung Tringgus Bau berkuat kuasa mulai 8 Mac hingga 21 Mac ini. Sementara itu, jumlah kes sembuh seluruh negara hampir 2 kali ganda dari kes baru apabila sejumlah 2,506 kes sembuh dilaporkan. Bagi kes baharu pula, negara mencatatkan 1,683 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, negeri Selangor terus mencatatkan kes tertinggi dengan 746 jangkitan baharu. Negeri-negeri lain yang turut mencatatkan 3 digit kes COVID-19 adalah Sarawak sebanyak 201, diikuti Pulau Pinang 172 kes, Johor 158 kes dan Kuala Lumpur 125 kes. Pada masa yang sama, terdapat 3 kes kematian terbaru dilaporkan pada Ahad menjadikan kumulatif kematian adalah 1,169 kes.
Seramai 2,990,577 individu telah mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera setakat Ahad. Selangor mencatatkan pendaftaran tertinggi seramai 991,181 selepas pendaftaran vaksin tersebut dibuka pada 24 Februari lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi infografik di Twitter rasminya berkata ia diikuti dengan Johor 335,537 individu, Kuala Lumpur 292,983 dan Sarawak 240,630. Sementara itu, Dr. Nur Hisham turut memaklumkan seramai 127,608 telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 di seluruh negara setakat 6 Mac 2021. Memperincikan pecahan jumlah penerima vaksin dos pertama tertinggi mengikut negeri, Sarawak mencatatkan 18,034 penerima, diikuti Pahang 13,830, Selangor 11,982 dan Kuala Lumpur seramai 11,266. Pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera merupakan antara 5 kaedah pendaftaran yang disediakan kerajaan untuk orang ramai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dalam negara. Selain aplikasi MySejahtera, satu lagi kaedah secara dalam talian ialah melalui laman sesawang khas. Manakala bagi pendaftaran secara manual, orang ramai boleh mendaftar dengan menghubungi talian hotline yang akan dimaklumkan kemudian atau hadir terus ke fasiliti klinik kesihatan awam dan swasta. Sementara itu, Sarawak mencatat jumlah tertinggi suntikan dos pertama sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilancarkan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Sarawak telah merekodkan sejumlah 18,034 individu yang mengambil suntikan vaksin berkenaan. Dalam tempoh 12 hari fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilancarkan, lebih 127,000 individu telah menerima suntikan vaksin dos pertama. Daripada jumlah itu, negeri kedua tertinggi adalah Pahang dengan 13,830, diikuti Selangor 11,982. Manakala Kelantan, Kuala Lumpur dan Perak masing-masing merekodkan 11,680, 11,266 dan 10,678 individu. Negeri-negeri lain merekodkan di bawah 10,000 suntikan. Dua buah rumah sewa Anong dan Beverly Hill yang terletak di Jalan Tun Hussein On telah dipasang kawat berduri selepas kawasan terbabit diisytiharkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBP Bintulu, Jack Aman Luat berkata pemasangan kawat duri merupakan salah satu langkah bagi memperketatkan kawalan keselamatan di kawasan berkenaan. Setakat 3 Mac lalu, 55 daripada 710 penghuni di situ telah disahkan positif COVID-19. Langkah drastik tersebut diambil bukan untuk menyukarkan mereka tetapi bagi menghalang kemasukan orang luar selain mengawal pergerakan penghuni. PKPD di kawasan tersebut telah diisytiharkan sejak 5 Mac lalu dan akan berlanjutan untuk tempoh 2 minggu. Jack Aman yang juga Presiden Bintulu menambah, penghuni di kedua-dua rumah sewa berkenaan diminta untuk memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa dan segala keperluan seperti makanan akan diagihkan kepada mereka sepanjang PKPD ini.
Persediaan rapi dilakukan bagi pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka yang bermula 8 Mac ini. Persiapan dilakukan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Personally, mun tentang pembukaan tu ada sedikit kerisauan lah sebagai ibu bapa. Namun andai kata semua SOP kita patuhi, semua perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan kita patuhi, insya-Allah everything will be fine. Saya percayalah dengan kerajaan. Tidak kurang juga keterujaan yang menusuk dalam sanubari pelajar. Esok saya dah sekolah, saya dah simpan barang dalam beg, saya dah iron baju saya. Saya sangat happy nak ke sekolah, saya nak sangat jumpa kawan saya. Saya happy dah sekolah dah buka. Dan jumpa lagi. Sekian saja berita utama TBS. Saya Ruben Gomez. Dan saya Akmal Saleh. Salam hormat dan jumpa lagi.